Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jangan membohongi diri. Celaka engkau. Adakah patut engkau mengaku dirimu hamba kepada Tuhan, kemudian engkau mentaati selain Dia? Jika engkau benar-benar hamba Tuhan, tentulah engkau akan memusuhi siapa sahaja kerana Dia, dan mematuhi siapa sahaja kerana Dia. Seorang mukmin yang yakin tidak akan sekaligus mentaati dirinya dan syaitannya dan hawa nafsunya. Dia belum kena syaitan, kenapa dia sanggup mentaatinya? Dia tidak peduli dari mana datangnya dunia, bagaimana dia hendak membelakanginya, malah menghinakannya dan meminta akhirat. Tetapi jika dia sudah memperoleh akhirat, saya dia akan meninggalkan dunia dan terus berhubung dengan Tuannya Azza wa Jalla. Ketika itu dia akan ikhlaskan ibadatnya kepada Allah di semua waktunya, dan dia akan menyemak firman-Nya yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tiadalah mereka disuruh kecuali menyembah Allah dalam keadaan berikhlaskan agama kepadanya dan meluruskan diri. Suratul Bayyinah ayat ke-5. Tinggalkanlah bermuka-muka dengan manusia dan esakan Allah Azza wa Jalla, dan esakan Allah Azza wa Jalla saja, kerana Dialah yang menjadikan semua mata benda dan di tangannya segala mata benda. Wahai orang yang meminta mata benda dari selain Allah, engkau sebenarnya tidak punya akal. Apakah ada sesuatu mata benda yang tiada dalam khazanah Allah Azza wa Jalla? Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuh. Tiada suatu benda pun melainkan ada pada kami dalam khazanahnya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir mengajak kita bermuhasabah. Apakah kita sebenar-benar hamba Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebaliknya? Apakah kita mengikuti, tunduk, patuh, bergantung harap semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebenarnya ada elemen-elemen luar yang lain yang mengganggu kita? Yang ini disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celakalah orang yang memperhambakan dirinya kepada dinar, kepada dirham, yakni kepada dunia. Manusia bila mana menolak untuk menjadi hamba Allah dengan makna sebenar, maka dia akan menjadi hamba kepada seluruh makhluk lain dengan terhina dan terbiar. Bila mana dia meletakkan kesungguhan dan keazamannya untuk menjadi makhluk Allah yang sebenar, maka kesemua makhluk-makhluk Allah yang lain tunduk kepadanya. Kalaupun tidak tunduk kepadanya, ia berada pada satu level dengan dia. Tetapi bila mana dia tidak mahu tunduk kepada Allah, maka dia rendah, dia menjadi hina di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Syekh Abdul Qadir berkata, celaka engkau. Engkau patut mengaku dirimu. Apakah patut, adakah patut engkau mengaku diri sebagai hamba Allah, tetapi selain daripada Allah kamu mentaatinya?
artinya mengaku kita hamba Allah. Tetapi perintah-perintah yang lain kita utamakan, kita dahulukan. Bahkan kadang-kadang perintah Allah ini kita ketepikan. Nabi SAW menyatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ada 3 perkara. Bila mana seseorang melakukannya, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Yang pertama, Allah dan Rasul menjadi keutamaannya. Maka kalau sekiranya seseorang tadi mengaku jadi hamba Allah, tapi taat selain daripada Allah, maka ini perbuatan yang paling mencelakakan hidupnya. Menghina dirinya. Tuan-tuan sekalian, perintah Allah Ta'ala tak banyak. Tetapi perintah selain daripada Allah terlalu banyak. Perintah Allah Ta'ala itu ringan. Tetapi perintah selain daripada Allah itu semuanya membebankan. Perintah dari Allah itu memberi manfaat dunia dan akhirat. Perintah manusia itu banyak mendatangkan mudarat kepada kita berbanding manfaatnya. Perintah Allah itu menjadikan kita terangkat tinggi. Perintah manusia selalu menjadikan kita rendah, hina dan dicaci. Perintah Allah itu menjadikan kita meninggalkan sejarah yang hebat. Tapi perintah manusia meninggalkan kepada kita kenangan-kenangan yang buruk. Maka sebab itu bila orang melihat perintah Allah dengan perintah manusia, kalau mereka memilih kemuliaan, mereka memilih kekekalan, mereka memilih kesempurnaan, maka mereka akan mendahulukannya. Tapi kalau memilih perintah manusia, lihat hinanya bagaimana. Bila seorang memilih perintah Allah, maka Allah jadikan seluruh makhluk membantunya. Itu kita lihat bila kejadian 2 bodyguard yang kena belasah. Sebab dia memilih perintah Allah. Dia hendak berpuasa, menunaikan perintah Allah SWT. Lihat, seluruh makhluk datang tolong. Semua orang datang sokong, semua orang menyokong dia. Itu baru perintah Allah yang bersifat umum. Bagaimana perintah Allah yang lebih dalam, pasti Allah Ta'ala akan mengangkat martabat dia. Sebab itu tidak terhina orang yang melaksanakan perintah Allah. Tidak pernah terhina. Yang terhina yang menjalankan perintah-perintah manusia dengan mengabaikan perintah Allah SWT. Kemudian Syekh menyebut, jika engkau benar-benar hamba Allah, maka asasnya gini, kita akan patuh, kita akan musuh dengan apa yang Allah suruh kita musuh. Dan kita akan patuh dengan siapa yang Allah Ta'ala suruh kita patuh. Kerana itu tuan-tuan sekalian, bila kita musuh orang kafir, bukan kerana dia kafir. Bukan kerana kekufurannya, bukan kerana itu. Kerana perintah Allah supaya kita memusuhi kekufurannya. Tetapi bila Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik, maka kita bermuamalah dengan muamalah baik. Ketika mana Allah Ta'ala menyuruh kita memerangi mereka, kita memerangi mereka. Semuanya perintah Allah SWT. Sebab itu ada kekufuran yang diperangi, ada kekufuran yang tidak diperangi. Bila kita sebut kekufuran yang tidak diperangi, yang disebut sebagai ahli zimmah, ya, mereka kufur, mereka kafir yang duduk di bawah negara Islam. Maka asas muamalah kita dengan mereka sebagaimana Allah sebut dalam Quran, la ikraha fid din. Kita tak paksa mereka beragama. Kita memberi hak mereka. Hak untuk hidup, makan, minum, bahagia, itu hak mereka. Bukan hak mereka untuk kufur. Bukan makna redha. Redha lain. Hak mereka untuk mempraktikkan agama mereka. Tetapi bila mana Allah memerintahkan kita memerangi orang kafir, kerana mereka memusuhi Islam, menentang Islam, menginginkan kejahatan pada Islam, diganjari dengan syahid, maka ketika itu kita memerangi mereka. Mudah. Bila mana Allah Ta'ala menyuruh kita membenci ahli maksiat, bukan kerana dia, kerana maksiat itu. Bila mana mereka berhenti daripada maksiat, maka kita kembali menyayangi, menyukainya. Tetapi kita tak diajar membenci sepenuhnya, tidak juga menyayangi sepenuhnya, tetapi kita diajar untuk membenci kerana Allah, menyayangi kerana Allah. Baik, bila Allah Ta'ala suruh kita sayang pula, maka kita mesti patuh walaupun pada benda yang kita tak suka. Bagi isteri, Allah perintahkan untuk mentaati suami. Walaupun kadang-kadang tak suka suami dia, maka dia mesti taat.
Kerana dia bukan mentaati suaminya kerana perintah Allah padanya. Seorang anak yang mentaati ibu bapanya, kadang-kadang dia tak suka pada mak ayah dia. Kadang-kadang dia rasa mak ayah dia tak bertanggungjawab, bahkan membiarkannya, mengabaikan nafkah atau sebagainya. Namun dia wajib mentaati ibu ayahnya kerana perintah Allah Ta'ala padanya. Bila Allah Ta'ala mengharamkan kita melakukan kezaliman, walaupun kepada musuh kita, walaupun kita ingin untuk melakukan lebih daripada itu, Allah berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Jangan kerana kebencian kamu pada seseorang menjadikan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil. Nabi SAW membenci Yahudi kerana perintah Allah, bukan kerana dia Yahudi. Kerana itu kita lihat ada kadang-kadang muamalah Rasulullah dengan Yahudi itu ada. Untuk menunjukkan keharusan. Boleh. Dan ketika mana Allah perintahkan Nabi memeranginya, maka Nabi memeranginya. Ini asas bila mana kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Kita ikut perintah Allah, kita sayang kerana Allah, kita benci kerana Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, Man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala imanu. Siapa yang suka kerana Allah, benci kerana Allah, beri kerana Allah, dia kedekut pun kerana Allah, maka itulah orang yang telah sempurna imannya. Sempurna iman kita bila mana kita benci, bila mana kita suka kerana Allah SWT. Kemudian kata Syekh lagi, kalau benar dia seorang mukmin, dia tak akan membiarkan dirinya ini ada ruang untuk mentaati syaitan. Yang kedua, hawa nafsunya. Ini musuh abadi kita, syaitan dan hawa nafsu. Syaitan telah bersumpah di hadapan Allah melalui ketua mereka tertinggi, iblis. Dan hawa nafsu memang sifatnya begitu. Sebagai satu ujian, sebagai satu membezakan tingkatan-tingkatan kita di sisi Allah SWT. Maka kita tahu syaitan musuh kita, hawa nafsu musuh kita. Maka bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk memusuhi mereka? Tuan-tuan, bila kita tak kenal syaitan, tiba kita beri ruang hidup kita pada syaitan habis. Syaitan dah bersumpah nak sesatkan kita, nak sumbat kita dalam neraka. Nak jadikan kita teman-teman dia dalam neraka. Apakah kita ingin? Apakah kita mahu? Syaitan nak binasakan kita, menyuruh perkara keji. Biar kita kufur pada Allah. Biar kita disumbat dalam kemurkaan Allah. Ini kerja syaitan. Adapun kerja nafsu, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Memang cenderung supaya buat jahat. Buat dan buat supaya kita terus terperangkap dalam permainannya, keinginannya. Tuan-tuan, kalau kita kenal setan ni apa, nafsunya apa, insya-Allah kita akan menjauhinya. Dan demikian juga tentang dunia kita. Seorang yang tidak kenal dunia, dia akan membenci akhirat. Tapi seorang yang mengenal akhirat, maka dia berhati-hati dengan dunia. Tuan-tuan tengok orang-orang yang cinta dunia. Dia amat benci akhirat. Sembahyang benci, puasa benci, baca Quran benci. Dengan kuliah pun dia benci. Sebab dirinya penuh kecintaan dunia. Tetapi siapa yang kita lihat cintakan pada akhirat, maka dia akan berhati-hati dengan dunia. Dia akan cek sumbernya dari mana, halal ke atau haram, syubhah ataupun jelas. Semuanya itu dalam pertimbangannya, dalam mengambilnya. Dia tak ambil melainkan dengan takwanya kepada Allah. Dia tak ambil melainkan ianya tidak melalaikannya daripada Allah. Dan ini disebut oleh Allah dalam Quran. Rijalul la tulihihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka lah orang-orang beriman yang sebenar, yang tidak dilalaikan dengan perniagaan dan jual beli mereka daripada mengingati Allah. Bahkan mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Mereka takut pada hari yang semua mata terbeliak ke atas kerana gerung pada mahsyar kelak. Dan bila Allah ingatkan pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta benda dan anak pinak kamu daripada ingat Allah. Siapa yang melakukan demikian, maka dia menjadi kalangan orang-orang yang rugi. Kemudian Syekh berkata, ketika mana ada sifat ini, sifat apa? Mentaati Allah, sifat membuang bahagian syaitan dan nafsu dalam dirinya, sifat cintakan pada akhirat, barulah datang satu sifat yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu sifat ikhlas. Ini yang disebut oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah kamu semua diperintahkan, wahai manusia, melainkan untuk ikhlas beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi tuan-tuan, kalau kita nak ikhlas, kita tak jadikan perintah Allah sebagai keutamaan, kita tidak mengekang hawa nafsu dan tidak menghalang syaitan, kita tak nampak akhirat tapi terus tertipu dengan dunia, bagaimana mungkin datang ikhlas? Kan ikhlas itu ialah menentang segala kemahuan syaitan, kemahuan dunia, kemahuan hawa nafsu. Manakala bila mana kita dikuasai oleh syaitannya, hawa nafsunya, dunianya, maka keikhlasan akan terjejas teruk. Sebab orang yang tidak ikhlas ini kerana dunia ada dalam diri dia, kerana nafsu ada dalam diri dia, kerana syaitan ada dalam diri dia. Bila dia buat satu amalan, syaitan kata, hebat kamu, banggalah kamu mengatasi orang lain. Nafsu kata, lihat aku semakin glamour dan popular. Dunia kata aku akan mendapat pangkat yang tinggi, kedudukan yang terpuji oleh seluruh makhluknya, seluruh manusia. Tuan-tuan, ketiga-tiga ini merosakkan ikhlas kita. Sebab itu mencari keikhlasan memerlukan kepada mujahadah dalam aspek yang telah kita sebutkan. Meletakkan diri kepada nilai perhambaan sebenar kepada Allah, menghalang keinginan hawa nafsu dan cita-cita buruknya, menghalang kejahatan syaitan dan tipu dayanya, dan juga berhati-hati dengan dunia dan kelalaian yang dibawa padanya, dan mencintai akhirat dengan sepenuh hati jiwa raganya. Maka ketika itu, tuan-tuan sekian, boleh kita akan dapat apa yang disebut sebagai ikhlas, kemuncak kecemerlangan kita. Ikhlas ini ialah peperangan, medan peperangan. Kita sentiasa berperang. Dia bukan kalau seorang itu ikhlas, hari ini ikhlas, esok lusa ikhlas sampai bila-bila. Tidak. Ini satu peperangan, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Tapi kita sentiasa bersedia berperang. Bersungguh-sungguh berperang untuk mendapatkan kemuliaan yang hebat tadi yang diperintah oleh Allah. Kemudian sesudah Syekh menyebut tentang ikhlas, Syekh pun kata, baik, sekarang tinggalkan sifat bermuka-muka kita dengan makhluk. Apa maksud bermuka-muka dengan makhluk? Kita letakkan pergantungan, pengharapan, kita letakkan keinginan mendapat sesuatu di sisinya. Jangan, lihat Allah. Tuan-tuan, bila kita mohon pada Allah, ini disebut dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bila baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar satu asas akidah yang kuat. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidillah tujahaka, wa'alam anna al-ummata law istama'u wa'alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa la in istama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik, rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Hadis Nabi kata, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidillah tujahaka, wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah, wa alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai' illa ma qad katabahu Allah laka, wa la in istama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alayka, rufi'atil qalam, rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Maksudnya, wahai budak, wahai anakku, jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah sentiasa membentengi kamu. Bila mana kamu meminta-minta dengan Allah, bila mana kamu ingin bantuan,
maka mintalah bantuan daripada Allah. Ketahuilah seluruh umat ini kalau berhimpun dan berkumpul, manusianya dan jinnya, untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tak boleh beri manfaat melainkan dengan apa yang telah tertulis. Dan kalau mereka berhimpun untuk mendatangkan mudarat kepada kamu, mereka tidak dapat mendatangkan mudarat pada kamu. Mereka apa yang ditulis telah terangkat qalam dan telah kering suhuf catatan. Artinya tuan-tuan sekalian, bagaimana dalam diri kita tak ada pengesaan pada Allah untuk menyeru Allah. Jangan kita minta duk seru nama orang lain, panggil orang lain. Kita memanggil Allah. Kan itu Allah Ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra iza da'a wa yakshifu su'. Siapa lagi kalau bukan Allah untuk kamu berdoa kepada orang yang dalam kesempitan, yang akan menghilangkan segala kesulitan. Sebab itu tuan-tuan, lidah kita menyebut Allah, Allah, Allah. Lidah kita sentiasa memanggil Allah. Lidah kita sentiasa berkata, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Allah suka seorang memanggil namanya sebagaimana anak-anak memanggil nama ibu ayahnya. Tuan-tuan, kalau kita tengok budak kecil, waktu dia panggil mak dia macam mana? Dengan nama dia, mak, mak, mak. Matanya melirik ke kiri ke kanan mencari ibunya. Hatinya begitu pasrah ingin bertemu dengan mak dia. Tak ada melain. Ketika mana ada orang lain datang tanya nak apa, dia tetap berkata nak mak. Ketika mana orang lain cuba memujuknya, dia tetap menjerit dan berkata mak, mak. Sehingga maknya muncul, maka dia tenang. Si kecil ini menunjukkan kita satu contoh munajat pada Allah. Kita memanggil Allah, menyeru Allah. Walau ada yang datang menghulurkan pertolongan, kita tidak tenang melainkan dengan Allah. Dan ini akidah Nabi Allah Ibrahim AS. Waktu dicampakkan dalam api, semua makhluk ingin membantu Ibrahim. Hatta Jibril datang. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim AS, adapun daripada kamu tidak. Kerana aku bergantung harap kepada Allah. Kerana itu ucapan Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku Allah. Dan dia sebaik-baik yang akan membantu dan menolong. Tetapi apakah kita benar-benar menghayati perkataan hasbi Allah, cukup bagi kita Allah. Dan waktu mana Allah menceritakan orang beriman, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berkata cukuplah bagi kami Allah dan dia sebaik-baik pembantu dan penolong. Tetapi apakah Allah memang cukup dalam diri kita, atau kita masih perlukan orang lain untuk kita panggil, orang lain untuk kita seru, orang lain untuk kita bergantung harap? Tidak, kita cuma perlukan Allah. Kerana itu kita mohon ya Allah. Kita berkata ya Allah. Maka hadirnya Allah Ta'ala dalam diri kita jauh mengatasi hadirnya makhluk-makhluk yang lain, yang tak ada nilai sedikit pun. Kerana itu orang yang mengenali Allah tidak akan memanggil selain Allah. Kita ikrar dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padamu kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Maka akidah ini begitu jelas dalam kehidupan orang beriman. Kita akan memanggil Allah setiap masa dan setiap ketika. Kerana itu disyariatkan doa. Doa bukan sekadar lepas solat. Dalam semua keadaan tertentu, bukan secara mutlak. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoa kepada aku, saya akan kuperkenankan. Wa iza sa'alaka anni wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hamba-hambaku bertanya tentang aku, ketika mana mereka inginkan pertolongan, maka katakanlah aku dekat. Akan kuperkenankan setiap doa yang meminta. Asalkan kita meminta. Kerana meminta ini perlu bagi menunjukkan sifat rendah diri kita. Nabi SAW menyatakan, Man lam yas'al la yaghdab alaih. Yang tidak meminta pada Allah, Allah benci pada dia. Allah marah. Kerana itu untuk kita mengesahkan Allah, maka tinggalkan pergantungan kita dengan makhluk. Jangan bermuka-muka dengan makhluk. Kerana semua benda yang kita nak dengan makhluk itu ada di sisinya Allah, khazanah Allah. Tuan-tuan, kita duk baik dengan fulan, fulan nak apa? Nak pangkat. Saya nak jawatan. Saya nak harta. Saya nak itu, nak ini. Semuanya ada di sisi Allah. Yang dia ada cuma sikit. Nikmat yang dia dapat tu sikit, itu pun Allah boleh tarik balik. Allah Ta'ala berfirman, Wa in min syai'in illa indana khazainuhu
Tidak ada suatu benda pun atas dunia ini melainkan ia berada dalam khazanah kami. Tuan-tuan, kenapa kita minta dengan makhluk yang cuma punya sedikit yang dia juga kedekut untuk beri pada kita, melainkan dengan menghina kita? Kenapa kita tak tadah tangan kita meminta dengan Allah yang pemurah, yang memang nak beri pada kita, yang khazanahnya tidak habis, khazanahnya tidak pernah surut, tidak pernah. Sebagaimana air laut, walau dicedok, diambil banyak mana pun, kita tak akan kata air laut itu surut. Air laut surut dengan fitrahnya, bukan kerana kita mengambil air dia. Pembenaran Allah Ta'ala yang luas. Tapi tuan-tuan, amat sedikit orang yang minta dengan Allah. Yang ramai minta dengan makhluk. Akhirnya tuan-tuan, ruang meminta Allah itu terlalu lapang. Tidak ramai manusia bersesak-sesak pada pintu yang Allah nak beri. Mereka bersesak-sesak pada pintu yang tertutup. Mereka tidak mau datang pada pintu yang terbuka luas. Ni pintu manusia yang tertutup. Mereka bersesak kat situ. Walau kosong di situ. Pintu Allah yang maha luas. Kenapa mereka tidak bersegera ke sana dan mengambil bahagian mereka mengikut kehendak yang mereka nak? Maka di sini tuan-tuan kita faham bagaimana hebatnya bila mana kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia kita, kuat kita, gagah kita. Selamat tauhid kita. Kalau itu jangan mencalari tauhid kita dengan meminta selain daripada Allah Ta'ala. Dengan bergantung kepada selain Allah. Kan ia akan merosakkan sedikit demi sedikit. Bukan sampai peringkat boleh membawa pada kekufuran. Maka hati-hati. Kerana itu pergantungan kita kepada Allah. Pentauhidan kita kepada Allah. Dan ikhlas kita diperoleh dengan apa yang telah kita sebutkan. Moga ia memberi manfaat pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.